Baik tuan-puan, kita pergi ke slot yang seterusnya. Okey tuan-puan, kita pergi kepada penjagaan alat total station. Alat total station ni perlu dijaga seperti kita punya smartphone ataupun kita punya laptop ataupun kita punya komputer. Ianya tidak boleh terhantuk ataupun terjatuh ataupun bergegar, secara bahasa mudahnya lah tuan-puan ya. Okey. Jika diikutkan dalam slide ini, ianya tidak boleh meneropong matahari tanpa menggunakan solar filter. Okey. Kerana boleh memberi kecederaan kepada mata pengguna, iaitu mata kita lah tuan-puan. Maknanya kalau nak buat cerapan matahari, kena menggunakan solar filter. Okey, ianya perlu diletakkan di atas kaki 3 tripod yang stabil. Kesan tak stabil akan menyebabkan alat boleh jatuh dan juga kesan kepada kejituan. Okey, tripod kayu adalah paling baik. Ya, kerana tripod kayu tadi seperti yang kita terangkan slide sebelum ini, ianya boleh menyerap hentakan dengan baik. Namun tripod kayu ini ianya agak berat. Sekiranya kerja-kerja pengukuran di dalam hutan belantara, mungkin ianya agak menyukarkan. Namun kerana ianya agak berat, tapi ianya boleh menyerap hentakan dengan baik. Seterusnya, ia boleh menjamin kualiti ukur yang lebih baik. Pasang alat di atas strap rack dengan sempurna. Okey tuan-puan. Elakkan alat dari terkena gegaran yang kuat. Guna alas yang sesuai. Sekiranya nak memegang alat itu dengan tangan kosong untuk memindahkan kepada stesen lain, ianya digalakkan. Tapi apabila diletakkan di dalam kereta, gunalah kotak dia ataupun gunalah bekas yang sesuai. Bawa alat dengan berhati-hati, gunakan tangan, jangan dedahkan alat total station itu pada kepanasan yang terlampau. Pakai bateri alat semasa alat dimatikan, itu bila kita off ataupun nak simpan di store, ianya dinasihatkan supaya tuan-puan menangkalkan bateri daripada total station. Jangan keluarkan bateri semasa alat on, kemungkinan kehilangan data. Okey tuan-puan. Untuk slide ini, ia laser beam. Laser beam ini kebiasaannya memang telah ada dalam total station. Kebanyakan total station dilengkapi dengan laser plummet. Okey, laser plummet tadi tuan-puan, maksudnya ini untuk diresiap kaedah laser plummet tadilah, iaitu kaedah ketiga, jika tuan-puan masih ingat lagi. Dan juga laser untuk mengambil ukuran jarak secara prismless. Okey tuan-puan. Laser yang digunakan adalah berada dalam kelas 2 laser products, boleh membahayakan mata jika terkena pancaran tersebut lebih dari 0.25 saat. So laser ini tidak boleh diacu kepada mata-mata kawan-kawan dan tidak boleh dibuat mainan ya tuan-puan. Okey, ini dia punya wavelength dia dan juga dia punya spek dia lah tuan-puan. Ini merupakan aktiviti-aktiviti yang tak dibenarkan lah, seperti meletakkan kaki di atas kotak alat ataupun membawa alat dengan tanpa membuka dulu ataupun mengambil alat total station dulu di tangan. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang agak berbahaya tuan-puan. Ianya boleh menyebabkan alat ini terjatuh. Duduk di atas kotak total station juga tidak dibenarkan tuan-puan, kerana boleh menyebabkan kotak itu pecah. Okey tuan-puan, kita pergi kepada tata cara pembukuan secara manual tuan-puan ya. Permulaan pembukuan, ukuran baru dimulai dengan differential field test, iaitu ukuran cadaster. Perlu ada maklumat nilai rujukan datum jika tuan-puan lihat ataupun masih ingat perkongsian sebelum ini. Ianya perlu ada datum, mungkin datum daripada pelan akui, mungkin daripada pelan perhitungan, okey, mungkin juga anggaran, mungkin juga daripada prismatic kompas, ataupun sekarang kita telah ada smartphone. Dalam kompas dalam smartphone, ianya boleh juga digunakan sebagai datum anggaran. Okey tuan-puan, cerapan bearing direkodkan kepada 1 saat atau 10 saat terhampir, bergantung kepada alat.
biasanya 1 saat terhampir. Okey, direkod dalam 2 penyilang, iaitu penyilang kiri dan penyilang kanan. Kenapa perlu rekod dalam 2 penyilang, tuan-puan? Kerana kerja ukur ini perlu disemak. Penyilang kanan itu ialah penyemak dia, tuan-puan. Bearing purata direkod dalam 1 saat terhampir. Untuk cerapan jarak pula, ianya perlu direkodkan sehingga 3 titik perpuluhan, iaitu 0.001 meter terhampir. Cerapan jarak untuk penyilang kanan diletakkan dalam kurungan di bawah cerapan penyilang kiri. Okey, cara pembukuan, tuan-puan, untuk menulis datum seperti yang dalam slide sebelum ini. Datum daripada PA 63439 ini ialah contoh. Purata bearing dia ialah 162 darjah 44 minit 30 saat. Okey, nilai datum ini daripada pelan akui. Nota nilai rujukan datum juga boleh diperolehi secara andaian atau dari bearing kompas. Okey, tuan-puan, kita pergi kepada kenyataan tutup bearing. Bearing muktamad adalah dilaraskan kepada 10 saat terhampir. Garisan yang telah diterima sebagai garisan bearing akui adalah dicatat singkatan perkataan dengan matahari bearing akui atau sempadan asal bearing akui di mana berkaitan pada muka surat cerapan dalam ruangan bearing muktamad. Kataan bearing tutup atau bearing terikat hendaklah dicatatkan di ruangan bearing muktamad pada garisan berkenaan dan kenyataan tutupan bearing pada ruang yang sesuai dicatatkan seperti berikut. Okey, garisan daripada stesen berapa ke stesen berapa dibaca berapa. Sepatutnya dibaca berapa. So daripada situ kita akan dapat tikaian, okey, dalam berapa stesen yang kita lalui semasa kerja-kerja ukur dijalankan dan pembetulan dalam setiap stesen, tuan-puan. Okey, ini adalah contoh kenyataan tutup bearing ya, tuan-puan. Pada tempat yang sesuai atau di bawah cerapan bearing, tutup dicatatkan seperti berikut. Okey, garisan 1 ke 2 dibaca 25 darjah 1 minit 39 saat. Okey, sepatutnya dibaca 25 darjah 2 minit 50 saat. Jadi, tikaian dia jika dilihat 1 ke 2, ianya terkurang daripada yang sepatutnya. Jadi tikaian dia negatif 1 minit 11 saat. Ianya maksudnya ia terkurang 1 minit 11 saat dalam 11 stesen. Apabila terkurang, pembetulan dia perlu ditambahkan 6 saat setiap stesen, iaitu dalam 11 stesen tadi, tuan-puan. Ini pula contoh lain kenyataan tutup bearing ya, tuan-puan. Okey, tuan-puan boleh lihat. Ini juga merupakan contoh pembukuan kerja luar, iaitu slide yang ke-25 ini, tuan-puan. Jika tuan-puan dapat lihat, ianya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 stesen ya, tuan-puan. Okey, jika tuan-puan lihat datum dia, datum daripada PA 2, 3, 4, 5, ianya purata dia ialah 112, 5800. Okey, jika tuan-puan lihat dalam pembukuan ini juga, ianya ada pembetulan M, pembetulan meridian. Meridian ialah pembetulan rotation ataupun pembetulan dengan matahari. Jika tuan-puan lihat sini, AZ, AK dengan MH ini ialah azimut akui dengan matahari. Okey, ianya menggunakan cerapan matahari ya, tuan-puan. Dalam pembukuan ini juga ada pembetulan C. Okey, pembetulan C dalam 6 stesen. Jika tuan-puan lihat di sini. Okey, jarak yang ada dalam kurungan ini adalah jarak semakan menggunakan penyilang kanan. Ini merupakan hasil akhir berserta dengan dia punya lakaran bentuk terabas tadi. Daripada point ianya menjadi garisan, daripada garisan ianya menjadi poligon, dan daripada poligon inilah ianya mempunyai luasan untuk kegunaan kita.